guys, Ahmad Ridwan kat sini. Hari ini ialah 30 hari bulan Januari 2021, pada mana kita sudah pun berada 319 hari di bawah PKP yang bermula pada bulan Mac tahun lepas. Dan 3 hari lepas Ahmad Ridwan tweet kita akan mencapai 200,000 total kes COVID-19 yang akan dikonfirmkan positif di Malaysia dalam masa 2 hari. Dan tak salah pun tweet tu, memang semalam kita dah breach tu 100,000 cases. Tapi yang tak disangkanya ialah semalam juga kita mencetakkan rekod baru kes tertinggi COVID-19 dalam satu hari, di mana semalam kita mencatatkan 5,725 kes. Tapi kebanyakan kes tersebut berlaku di Selangor, dan kalau ikutkan pada kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, ianya berlaku dari kluster tempat kerja. Jadi most probably berlaku di kilang-kilang, di mana operasi ekonomi masih lagi dijalankan walaupun berada di bawah PKP. Sebagaimana yang kita ketahui, PKP ini tak sama dengan PKP yang dahulu. Banyak aktiviti ekonomi yang dibenarkan untuk diteruskan. Warga-warga asing yang menjadi tenaga kerja di kilang-kilang tersebut, mungkin dari segi close contact diorang lebih mudah saja untuk dijangkiti dengan COVID-19, menyebabkan berlaku penularan kes yang agak tinggi yang mendadak di antara mereka. Apa yang pasti, kita sebagai rakyat Malaysia harus meneruskan disiplin kita, cuba untuk mengadakan jarak sosial ketika kita keluar, dan seboleh-bolehnya tidak keluar rumah di waktu ini. Ialah kalau kita tak keluar rumah, kemungkinan besar kita tidak berinteraksi dengan orang dan mengurangkan kemungkinan kita dijangkiti oleh seseorang yang mempunyai virus tersebut. So itulah apa yang perlu kita lakukan seboleh-bolehnya. Walaupun kita tahu kes terus meningkat, walaupun kita berada di bawah PKP, tapi rasanya ia disebabkan oleh virus tersebut sudah berada di kalangan kita. Jadi ini memerlukan masa yang lebih panjang sebenarnya untuk melandaikan kembali kelop yang mencanak naik sekarang ni. So dalam masa 2-3 minggu ni rasanya memang tidak akan dapat melihat result yang kita hendak, result positif yang kita hendak daripada PKP ni. Kerajaan dah cakap PKP ni tak akan dilanjutkan, mungkin PKPB yang akan dilangsungkan selepas 4 bulan. Entahlah, tak tahu apa yang akan berlaku. Tapi itulah, kita terus berdisiplin untuk memastikan kita tidak dijangkiti oleh COVID-19 ini. Jadi 2 hari lepas, Terengganu telah mengumumkan ketibaan Makan Konate sebagai pemain asing mereka yang kelima. Dengan itu, kesemua 5 slot pemain asing untuk Terengganu sudah diisi untuk musim 2021. Sebagaimana yang kita ketahui, Terengganu release all their foreign players at the end of the 2020 season. Kita tengok Litak sudah pun berhijrah ke Pahang, Dominic Da Silva sekarang rasanya di Kuala Lumpur, Faris Ramli bersama dengan Lion City Sailors, dan 2 lagi pemain, Sanjad Shakmedov dan juga Abu Bakar Diallo. Rasanya pada setakat ni lah maklumat yang diperolehi, masih lagi belum ada pasukan untuk musim yang akan datang. Dan kebanyakan liga pun tak tahu sama ada akan berlangsung ataupun tidak, disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Jadi dengan Konate kembali ke Terengganu, beliau pernah beraksi di Terengganu tapi bukan bersama dengan Terengganu, sebaliknya dengan local rival Terengganu iaitu T-Team. Dan sekarang T-Team pun sudah tak ada dan diabsorb oleh Terengganu, menjadikan kelab tersebut sebagai feeder team dengan nama Terengganu 2 beraksi di Liga Premier. Jadi dah tak ada lah. Mungkin satu yang unik buat Konate ialah menjadikan beliau pemain asing pertama beraksi untuk T-Team dan juga Terengganu. Tapi lah, aksi Liga belum bermula, apa-apa saja berlaku. Tapi harap tak ada lah. Konate kembali ke Terengganu dari Kelab Indonesia Persebaya, dan salah seorang pemain asing yang diambil Terengganu untuk mengisi kuota pemain asing tersebut ialah David Da Silva, yang merupakan rakan sekelab di Persebaya.
Jadi Konate dan David da Silva ini beraksi bersama di musim 2020, tapi Liga Indonesia sekarang memang sudah kalau ikutkan masih lagi tak menentu sama ada 2021 ni akan berlangsung ataupun tidak, disebabkan oleh ketidaktentuan itu. Kedua pemain tersebut mengambil keputusan untuk berhijrah melintasi sepadan dan kini kembali bersama dengan pasukan Terengganu. Kita tahu Konate di musim ini akan berusia 30 tahun, berasal dari Mali, berpengalaman beraksi bersama dengan beberapa kelab di Indonesia, di antara sebelum Persebaya dengan Persib Bandung, Putra Barito dan Arema juga kalau tak salah. Dan pengalaman-pengalaman tersebut saya tentu akan banyak membantu beliau dalam menjadikan tugas beliau sebagai seorang playmaker dan penyerang untuk pasukan Terengganu lebih mudah. Dan rasanya dengan adanya Da Silva bersama, mereka mungkin sudah ada persefahaman bagaimana untuk bermain bersama, dan ini sudah tentu akan menjadikan advantage kepada Nafuzizin ketika mencorak strategi menghadapi Liga Malaysia 2021 nanti. Bagi yang tidak mengetahui sedikit sebanyak tentang David da Silva, beliau berasal dari negeri Sao Paulo di Brazil, memulakan karier beliau di satu liga yang di negara yang bukan terkenal dengan sebagai powerhouse dalam football ni, iaitu di Malta, bersama Biki Kiri. Dan selepas itu beliau berhijrah ke Ireland bersama dengan Shelbourne sebelum kembali bermain di Sao Paulo. Dan selepas itu beliau bermain pula di Liga Arab dan beberapa kelab di sana, di UAE, di Kuwait, di Arab Saudi. Dan ketika bersama sebuah kelab di Arab Saudi ini, beliau dipinjamkan ke Liga J, sebuah kelab Liga J tapi Liga J2, Zweigem Kazanawa. Selepas itu rasanya beliau mula bermain di Liga Indonesia bersama dengan Persebaya. Dan ketika itu juga beliau ditawarkan untuk bermain di Liga Korea bersama dengan Pohang Steelers. Beliau kembali ke Surabaya selepas satu musim bersama dengan Pohang Steelers. Dan ketika inilah beliau menjadi profilik striker, di mana beliau berjaya menjaringkan 35 gol daripada 42 penampilan bersama dengan pasukan dari Surabaya tersebut. Sebagaimana dinyatakan awal tadi, disebabkan ketidaktentuan Liga Indonesia, beliau bersama dengan Konate berhijrah ke Malaysia dan kini bersama kembali dengan pasukan Terengganu. Turut menyertai Konate dan Da Silva di Terengganu ialah pemain dari Namibia, iaitu Petrus Chitembi. Actually, beliau ialah di antara pemain yang terawal mengesahkan akan bersama dengan Terengganu untuk musim 2021 ni. Musim lepas beliau beraksi untuk Sabah, dan dalam perlawanan tersebut mungkin sudah pun memikat hati Nafuzizin untuk menjadikan beliau salah seorang dari pemain dalam skuad Sang Penyu untuk musim 2021. Chitembi berasal dari Namibia dan bermain untuk Rondo Chiefs di Liga Namibia di sana. Dan selepas beberapa musim, beliau berhijrah ke Afrika Selatan dan pernah juga beraksi di Liga Ghana dan Zambia sebelum keluar dari benua Afrika dan bersama dengan Sabah musim lepas. Beliau, mengikut satu artikel, ialah pemain yang paling banyak beraksi untuk Namibia setakat ini dan pernah menjadi ketua pasukan kebangsaan dalam untuk beberapa perlawanan. Menunjukkan beliau ada ciri-ciri leadership, menjadikan beliau salah seorang dari calon sebagai ketua pasukan Terengganu selepas ketiadaan Litak yang berhijrah ke Seri Pahang. Pemain yang bergelar Dancing Shoes ni mungkin disebabkan kelincahan beliau di tengah padang, mungkin menjadi aset dalam mengatur serangan untuk pasukan Terengganu. Dan kombinasi beliau dengan Konate dengan mungkin Da Silva di hadapan mungkin salah satu yang menarik untuk dilihat di musim 2021 bersama dengan Terengganu. Okey, tiga orang pemain tersebut nampaknya akan bermain di bahagian serangan, di mana jentera serangan Terengganu dilihat mungkin akan formidable musim depan kalau semuanya menjadi. Jadi apa yang perlu ialah mereka menguatkan pertahanan. So barisan pertahanan kalau dilihat, Nafuzin telah pun
mengambil pemain kelahiran Australia, Chris Hurt, yang pernah beraksi bersama dengan Aston Villa. Daripada awal karier beliau sehinggalah 2015, beliau bersama dengan Aston Villa. Cuma beliau banyak membuat penampilan bersama pasukan-pasukan lain ketika dipinjamkan oleh The Villains. Contohnya beliau bermain dengan Port Vale, bermain dengan Bolton Wanderers, Wycombe Wanderers, Wigan Athletics dan Lincoln City. Dan hanya satu musim saja di mana rasa di bawah kendalian Alex McLeish, beliau berjaya menempatkan diri dalam kesebelasan utama Aston Villa dan menjaringkan beberapa gol, dan salah satunya ialah ketika menentang Liverpool dalam perlawanan yang berkesudahan satu sama di Anfield. Sedikit sebanyak beliau tidak bernasib baik dengan kecederaan. Ada beberapa masalah kecederaan, tetapi selepas sahaja dilepaskan oleh Aston Villa, beliau bersama dengan klub Chesterfield sebelum kembali ke Australia bersama dengan Perth Glory. Tapi ini tidak lama, beliau kembali semula ke kancah Liga Inggeris untuk bersama dengan Gillingham sebelum kembali ke Australia bersama dengan Western Sydney Wanderers. Dan selepas itu beliau merantau pula ke Thailand bersama dengan, kalau tak salah, Buriram United. Tapi beliau tidak membuat sebarang penampilan bersama dengan juara Liga Thailand tersebut. Selepas sahaja kontrak beliau dengan Buriram tamat, beliau berhijrah ke Asia Selatan di Liga India bersama dengan Chennaiyin dalam Indian Super League. Sebelum semusim lepas itu berhijrah pula ke Liga Bangladesh, Liga Premier Bangladesh bersama dengan Sheikh Russell. Tapi disebabkan oleh COVID-19, Liga tak jalan lagi. Jadi beliau menamatkan kontrak beliau bersama dengan Sheikh Russell. Dan ketika diambil oleh Terengganu, beliau ialah seorang free agent. Jadi apa yang pasti kita harapkan beliau dapat menjalinkan persefahaman bersama seorang lagi pemain pertahanan, iaitu Khalid Murga, yang kalau ikutkan kelahiran daripada Cadiz, iaitu di wilayah Andalusia, Spanyol. Beliau memulakan karier di sana, bermain di Segunda, the lower leagues in Spanyol. Dia tak pernah naik ke atas pun, tapi melalui pertalian darah keluarga beliau, mendapati beliau mempunyai darah Filipina. Dan beliau terus saja berhijrah ke Filipina dan bermain bersama dengan Global dan kemudian dengan Ceres Negros. Dan ketika itu beliau juga telah mula membuat penampilan bersama dengan The Azkals, iaitu pasukan kebangsaan Filipina. Kalau ikutkan, Khalid Murga ni successful juga bersama dengan Ceres Negros. Rasanya pernah beraksi dekat dalam Piala AFC untuk beberapa musim sebelum ini, sebelum berhijrah ke Chonburi. Dan selepas dari Chonburi, terus sahaja beliau menyertai Terengganu untuk musim 2021. So, kita lihat di sana, itulah 5 pemain asing yang sudah mengisi kuota yang diberikan untuk Terengganu bagi menghadapi musim 2021. Jadi ini terpulang kepada Nafuzi bagaimana untuk mencorakkan strategi untuk membolehkan kelima pemain ini berganding bersama dengan pemain-pemain tempatan yang lain untuk menjadikan musim 2021 ini musim yang berjaya untuk Terengganu. Dan kalau diikutkan, risiko yang tinggi melepaskan semua pemain yang sudah biasa dengan corak permainan yang kita ada. Tapi yalah, mungkin ini akan menjadi, kita pun tak tahu lagi. So harap-harapnya kita akan lihat keputusannya di Padang apabila Liga Malaysia bermula, yang asalnya ialah pada 26 hari bulan Februari, tapi dia anjakkan seminggu, di minggu pertama bulan Mac. Jadi sama-sama kita nantikan lebih kurang dalam sebulan lebih sikit lagi untuk pasukan-pasukan Liga Malaysia membuat persiapan. So everybody, take care, jaga diri semua, maintain your discipline, jaga SOP. Semula. Nafuzi telah memilih untuk menandatangani perjanjian dengan Kevin Hurt? Chris Hurt. Salah.